Peringatan kepada semua, sila pastikan telefon bimbit anda berada dalam pengatur caraan senyap atau silent mode ketika prosedur mahkamah sedang berlangsung. Anda semua dikehendaki menjaga tingkah laku dan menghormati mahkamah. Anda dilarang sama sekali untuk membuat bising atau menyilangkan kaki. Sekiranya anda gagal untuk mematuhi larangan ini, maka tindakan menghina mahkamah boleh diambil ke atas. Anda diminta undur diri ketika ketibaan hakim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Mahkamah Tinggi Syariah pada hari Jumaat bersamaan 23 Julai 2013 pada 10 pagi, tuntutan kes Hadona nombor kes 142000280494. Plaintif Basirah binti Ishaq hadir bersama peguam syar'inya Nur Hazira Irfan dan defendant Zawawi bin Zakaria hadir bersama peguam syar'inya Nur Rifhan Zahira bagi kes tuntutan hak penjagaan anak. Mohon diteruskan. Baiklah, terima kasih Tuan Hakim. Yang Mulia Tuan Hakim, saya Nur Hazirah binti Irfan dan Nur Ain Syafiqah binti Subri dari firma Syafirah dan Co. mewakili anak guam kami iaitu plaintif Bashirah binti Ishaq terhadap bekas suaminya Zawawi bin Zakaria bagi kes tuntutan hak penjagaan anak yang telah dilancarkan, di mana wakalah pelantikan peguam syar'i telah pun disempurnakan pada 17 Februari 2012 di hadapan pendaftar. Seterusnya, Yang Mulia Tuan Hakim, pihak kami juga telah memfailkan saman dan penyataan tuntutan pada 12 Januari 2012 sebagai rekod mahkamah juga. Saman dan penyata tuntutan beserta wakalah peguam syar'i telah pun disampaikan kepada pihak defendant pada 17 Februari 2012 dan bagi menyempurnakan penyampaian tersebut, satu afidavit penyampaian telah pun disampaikan bagi membuktikan bahawa penyampaian dokumen-dokumen tersebut telah sempurna disampaikan. Dan nampaknya pihak defendant telah pun hadir di hadapan mahkamah yang mulia ini. Jadi untuk seterusnya mohon izin daripada pihak mahkamah, saya selaku wakil daripada pihak plaintif untuk membacakan penyata tuntutan plaintif. Silakan peguam plaintif. Baiklah. Merujuk kepada nombor kes 142000280494, plaintif Bashirah binti Ishaq menuntut hak penjagaan anak terhadap defendant Zawawi bin Zakaria. Plaintif menuntut agar hak penjagaan keempat-empat anak diberikan kepadanya. Anak-anak tersebut ialah Muhammad Hanif bin Zawawi, Muhammad Rauf bin Zawawi, Maisarah binti Zawawi dan Marisa binti Zawawi. Itu saja penyata tuntutan pihak plaintif Tuan Hakim, dan pihak kami juga ada menerima satu pembelaan daripada peguam syar'i defendant yang difailkan pada 12 Januari 2012. Itu saja daripada pihak plaintif Tuan Hakim. Peguam syar'i defendant dipersilakan. Terima kasih Yang Mulia Tuan Hakim. Terlebih dahulu, saya Nurul Rifhan Zahirah binti Ibrahim dari Risk and Associate mewakili anak guam saya defendant iaitu Zawawi bin Zakaria dalam tindakan ini di mana wakalah pelantikan telah pun dilafazkan di hadapan pendaftar pada tarikh 17 Februari 2012. Seterusnya, Yang Mulia Tuan Hakim, saya mengambil maklum dengan apa yang dinyatakan oleh peguam syar'i plaintif dan mengesahkan mengenai dokumen-dokumen yang dimaksudkan. Yang Mulia Tuan Hakim, merujuk kepada tuntutan pihak plaintif, saya telah diarahkan bahawa pihak defendant
tidak bersetuju dengan tuntutan pihak plaintiff tersebut dan pihak kami telah memfailkan pembelaan kepada penyataan tuntutan pada tarikh 12 Januari 2012 sebagai rekod mahkamah. Dokumen tersebut telah pun disampaikan kepada pihak plaintiff melalui peguam syar'i. Adakah pihak plaintiff menerima tuntutan balas tersebut? Ya, ada Tuan Hakim. Mohon dengan izin mahkamah supaya kami diberikan satu tempoh untuk memfailkan jawapan kepada pembelaan pihak defendant, Tuan Hakim. Berapa lama? Dalam masa 2 minggu, Tuan Hakim, iaitu pada 27 Julai 2013. Bagaimana dengan pihak defendant? Adakah bersetuju untuk menangguhkan perbicaraan? Tiada halangan, Yang Mulia Tuan Hakim. Bagaimana pula dengan pihak plaintiff? Adakah bersetuju untuk menangguhkan perbicaraan? Tiada halangan juga, Yang Mulia Tuan Hakim. Baiklah, dengan ini persidangan akan dilanjutkan pada tarikh 27 Julai 2013. Bangun. Peringatan kepada semua, sila pastikan telefon bimbit anda berada dalam pengatur caraan senyap atau silent mode ketika prosedur mahkamah sedang berlangsung. Anda semua dikehendaki menjaga tingkah laku dan menghormati mahkamah. Anda dilarang sama sekali untuk membuat bising atau menyilangkan kaki. Sekiranya anda gagal untuk mematuhi larangan ini, maka tindakan menghina mahkamah boleh diambil ke atas anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mengadakan sesi temu bual bersama anak-anak plaintiff iaitu Bashirah binti Ishaq dan defendant Zawawi bin Zakaria merujuk tuntutan nombor kes 1420000280494 iaitu kes tuntutan hadanah. Baiklah, saya mulakan temu bual dengan anak pertama bagi plaintiff dan defendant. Siapakah nama anda? Nama saya Muhammad Hanif bin Zawawi. Berapa umur anda? Saya berumur 17 tahun. Siapa nama ibu dan ayah anda? Ibu saya bernama Bashirah binti Ishaq, manakala ayah saya bernama Zawawi bin Zakaria. Sekarang anda tinggal dengan siapa? Ibu atau ayah anda? Sekarang saya tinggal bersama dengan ayah saya setelah ibu dan ayah saya bercerai. Adakah anda selesa tinggal bersama ayah anda? Ya, saya sangat selesa tinggal bersama dengan ayah saya. Adakah ayah anda menjaga anda dengan baik? Ya, ayah saya sangat menjaga saya dengan sangat baik dan sentiasa memenuhi segala keperluan saya. Pernahkah anda mempunyai konflik dengan ibu atau ayah anda? Saya tidak pernah ada konflik ataupun masalah dengan ibu atau ayah saya. Saya mempunyai hubungan yang baik dengan kedua-duanya. Baiklah, jika diberi pilihan, dengan siapakah anda ingin tinggal bersama, ibu atau ayah anda? Jika diberi pilihan, saya lebih memilih untuk tinggal bersama dengan ayah saya kerana saya telah terbiasa tinggal dengan ayah saya. Lagi pula, selama ini ayah saya menjaga saya dengan baik. Baik, itu sahaja persoalan yang ingin diajukan daripada pihak mahkamah kepada anak pertama bagi plaintiff dan defendant. Terima kasih. Baiklah, seterusnya saya teruskan temu bual dengan anak kedua bagi plaintiff dan defendant. Saya mulakan. Siapakah nama anda? Nama saya Muhammad Rauf bin Zawawi.
Berapa umur anda? Saya berumur 15 tahun. Siapa nama ibu dan ayah anda? Ibu saya bernama Bashirah binti Ishaq, manakala ayah saya bernama Zawawi bin Zakaria. Sekarang anda tinggal bersama siapa? Ibu atau ayah anda? Saya tinggal dengan ayah saya setelah ayah dan ibu saya memutuskan untuk bercerai. Adakah anda selesa tinggal bersama ayah anda? Ya, saya selesa tinggal bersama dengan ayah saya. Adakah ayah anda menjaga anda dengan baik? Ya, ayah saya menjaga saya dengan baik sekali. Pernahkah anda mempunyai konflik dengan ibu atau ayah anda? Tidak, saya tiada konflik sama sekali dengan ibu dan ayah saya. Baiklah, jika diberi pilihan, dengan siapakah anda ingin tinggal bersama? Ibu atau ayah anda? Jika diberi pilihan, saya lebih memilih untuk tinggal bersama dengan ayah saya kerana ayah saya menjaga saya dengan baik dan juga selesa. Saya lebih rapat dengan ayah saya berbanding dengan ibu saya. Baik, itu saja persoalan yang ingin diajukan oleh pihak mahkamah kepada anak kedua bagi plaintiff dan defendant. Terima kasih. Seterusnya, saya teruskan temu bual dengan anak ketiga bagi plaintiff dan defendant. Saya mulakan. Siapakah nama anda? Nama saya Maisarah binti Zawawi. Berapa umur anda? Saya berumur 13 tahun. Siapa nama ibu atau ibu dan ayah anda? Ibu saya bernama Bashirah binti Ishaq, manakala ayah saya bernama Zawawi bin Zakaria. Sekarang anda tinggal bersama siapa? Ibu atau ayah anda? Sekarang saya tinggal dengan ibu saya setelah ayah dan ibu saya memutuskan untuk bercerai. Adakah anda selesa tinggal bersama ibu anda? Ya, saya sangat selesa tinggal dengan ibu saya. Adakah ibu anda menjaga anda dengan baik? Ya, ibu saya menjaga saya dengan baik dan sentiasa memenuhi segala keperluan saya. Ibu saya juga amat memahami dan memberikan kasih sayang yang secukupnya kepada saya. Pernahkah anda mempunyai konflik dengan ibu atau ayah anda? Saya tidak pernah ada konflik atau masalah dengan ibu atau ayah saya. Kedua-duanya mempunyai hubungan yang baik dengan saya. Baiklah, jika diberi pilihan, dengan siapakah anda ingin tinggal bersama, ibu atau ayah anda? Jika diberi pilihan, saya lebih memilih untuk tinggal dengan ibu saya kerana saya telah terbiasa dan sangat selesa tinggal dengan ibu saya. Selain itu, ibu saya juga lebih memahami keperluan saya sebagai anak perempuan berbanding ayah saya. Jadi, saya berasa amat selesa jika saya tinggal dengan ibu saya. Baik, itu sahaja persoalan yang ingin diajukan oleh pihak mahkamah kepada anak ketiga bagi plaintiff dan defendant. Terima kasih. Seterusnya, saya Baik, teruskan sama-sama. temu bual bersama anak keempat bagi plaintiff dan defendant.
Saya mulakan. Siapakah nama anda? Nama saya Marisa binti Zawawi. Berapa umur anda? Saya berumur 12 tahun. Siapa nama ibu dan ayah anda? Ibu saya bernama Bashirah binti Ishaq, manakala ayah saya bernama Zawawi bin Zakaria. Sekarang anda tinggal bersama siapa? Ibu atau ayah anda? Saya tinggal dengan ibu saya setelah ayah dan ibu saya memutuskan untuk bercerai. Adakah anda selesa tinggal bersama ibu anda? Ya, saya sangat selesa tinggal dengan ibu saya. Adakah ibu anda menjaga anda dengan baik? Ya, ibu saya menjaga saya dengan sangat baik dan mengurus segala keperluan harian saya dengan baik sekali. Pernahkah anda mempunyai konflik dengan ibu atau ayah anda? Saya tidak pernah ada sebarang konflik atau masalah dengan ibu atau ayah saya. Kedua-duanya mempunyai hubungan baik dengan saya. Baiklah, jika diberi pilihan, dengan siapakah anda ingin tinggal bersama, sama ada ibu atau ayah anda? Jika diberi pilihan, saya lebih memilih untuk tinggal dengan ibu saya kerana saya telah terbiasa dimanjakan oleh ibu saya sejak kecil dan saya sangat selesa tinggal dengan ibu saya. Selain itu, ibu saya juga selalu mengambil berat terhadap keperluan harian saya. Baik, itu sahaja persoalan yang ingin diajukan oleh pihak mahkamah kepada anak keempat bagi plaintiff dan defendant. Terima kasih. Baik, sama-sama. Mahkamah dengan ini ditangguhkan ke perbicaraan seterusnya. Terima kasih, semua pihak boleh bersurai. Peringatan kepada semua, sila pastikan telefon bimbit anda berada dalam pengatur caraan senyap atau silent mode ketika prosedur mahkamah sedang berlangsung. Anda semua dikehendaki menjaga tingkah laku dan menghormati mahkamah. Anda dilarang sama sekali untuk membuat bising atau menghilangkan kaki. Sekiranya anda gagal untuk mematuhi larangan ini, maka tindakan menghina mahkamah boleh diambil ke atas anda. Anda diminta untuk berdiri ketika ketibaan hakim. Di dalam Mahkamah Tinggi Syariah pada 12 Januari 2012 bersamaan dengan hari Isnin pada jam 10 pagi waktu tempatan dengan tuntutan kes Hadona nombor kes 142000280494. Plaintiff Bashirah binti Ishaq hadir bersama peguam syari'inya dari Shafirah & Co. Defendant Zawawi bin Zakaria hadir bersama peguam syari'inya dari Riz & Associate bagi tuntutan hak penjagaan anak. Sidang Dewan Yang Mulia, jika tiada halangan, maka dengan kuasa mahkamah arahkan untuk kes ini diteruskan. Silakan peguam plaintiff. Terima kasih Yang Mulia Tuan Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Tuan Hakim, saya Nur Ain Syafiqah, peguam syar'i bagi plaintiff dalam perbicaraan ini. Hari ini merupakan hari perbicaraan bagi tuntutan Hadonah nombor kes
142000280494 pihak plaintif ingin memaklumkan kepada mahkamah bahawa plaintif mempunyai 2 orang saksi. Seterusnya, saya memohon kepada Tuan Hakim untuk memanggil plaintif ke kandang saksi bagi pemeriksaan utama. Baik, silakan. Diminta pihak plaintif masuk ke kandang saksi. Plaintif, sila kemukakan kad pengenalan. Plaintif diminta untuk mengangkat sumpah. Sila ulang selepas saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi wabillahi watallahi. Wallahi wabillahi watallahi. Demi Allah, aku, yakni nama plaintif, Demi Allah, aku Bashirah binti Ishaq bersumpah bahawasanya ingin menuntut hak penjagaan anak. Dan keteranganku dalam mahkamah ini adalah benar. Adakah plaintif faham dengan angkat sumpah yang disebutkan sebentar tadi? Faham, Tuan Hakim. Baik. Silakan peguam plaintif untuk meneruskan perbicaraan. Terima kasih Tuan Hakim. Mohon izin saya memulakan pemeriksaan soal utama bagi plaintif. Plaintif, saya akan mengemukakan beberapa soalan di peringkat pemeriksaan soal utama ini. Sila jawab dengan perlahan-lahan dan jelas sambil menghadap kepada Tuan Hakim. Jika plaintif tidak faham soalan saya, beritahu agar saya dapat mengulangi lagi. Plaintif, sila memperkenalkan diri dan nombor kad pengenalan plaintif. Saya Bashirah binti Ishaq, nombor kad pengenalan 730101031045. Tuan Hakim, sila rujuk ikatan dokumen plaintif muka surat 1 dan ditandakan sebagai B1 iaitu kad pengenalan plaintif. Berapakah umur plaintif? 40 tahun. Apakah status terkini plaintif? Janda anak 4. Bilakah plaintif berkahwin dengan defendant? Saya berkahwin dengan defendant pada 31 Mei 1995. Tuan Hakim, sila rujuk ikatan dokumen muka surat 4 dan ditandakan sebagai B2 sijil nikah plaintif. Plaintif, dengan siapa plaintif berkahwin? Saya berkahwin dengan Zawawi bin Zakaria. Adakah dia hadir pada hari ini? Ya, dia hadir pada hari ini. Tuan Hakim, sila rujuk ikatan dokumen muka surat 2 dan ditandakan sebagai B3 iaitu kad pengenalan defendant. Apa kaitan plaintif dengan defendant? Defendant merupakan bekas suami saya. Bilakah plaintif dan defendant bercerai? Saya dan defendant bercerai pada 4 Februari 2010. Tuan Hakim, sila rujuk ikatan dokumen muka surat 5 dan ditandakan sebagai B4 iaitu sijil cerai plaintif dan defendant. Adakah plaintif bekerja? Ya, saya bekerja.
bekerja sebagai apa? Bekerja sebagai pensyarah universiti. Di manakah plaintiff tinggal? Saya tinggal di rumah saya yang beralamat PT 85 Jalan Taman Segar 35900 Tanjung Malim Perak. Berapa orang tinggal di sana? 3 orang, saya dan anak perempuan saya 2 orang. Jadi, plaintiff dan defendant mempunyai anak dari hasil perkahwinan tersebut? Ya, seramai 4 orang, iaitu 2 orang anak perempuan dan 2 orang anak lelaki. Siapa nama anak plaintiff dan defendant? Muhammad Hanif bin Zawawi, Muhammad Rauf bin Zawawi, Maisarah binti Zawawi dan Marisa binti Zawawi. Tuan Hakim, mohon rujuk pada ikatan dokumen muka surat 3 dan ditandakan sebagai B5 iaitu surat beranak anak plaintiff. Berapakah umur dan tarikh lahir anak-anak plaintiff dan defendant? Anak yang pertama saya iaitu Hanif berumur 17 tahun dan lahir pada 8 Mac 1996. Anak kedua saya bernama Rauf berumur 15 tahun dan lahir pada 15 Julai 1998. Anak yang ketiga saya bernama Maisarah berumur 13 tahun dan lahir pada 6 Mac 2000. Dan anak yang keempat saya bernama Marisa berumur 12 tahun dan lahir pada 7 Ogos 2001. Sekarang anak tersebut tinggal di mana? Bersama saya 2 orang anak perempuan dan 2 orang anak lelaki bersama defendant. Kenapakah plaintiff dan defendant bercerai? Saya meminta cerai dengan defendant kerana defendant bertindak untuk berkahwin lain. Adakah plaintiff tahu kenapa plaintiff dipanggil ke mahkamah pada hari ini? Ya, kerana saya ingin menuntut hak penjagaan terhadap anak-anak saya. Plaintiff, sila rujuk pada penyata tuntutan. Berdasarkan perenggan 7 dalam penyata tuntutan plaintiff bahawa plaintiff ingin memohon tuntutan hak penjagaan anak terhadap Muhammad Hanif bin Zawawi, Muhammad Rauf bin Zawawi, Maisarah binti Zawawi dan Marisa binti Zawawi. Adakah benar ini tuntutan plaintiff? Ya, benar. Kenapa plaintiff ingin menuntut hak penjagaan anak tersebut? Sebab saya ingin menuntut hak penjagaan anak seperti mana yang tertera dalam perenggan 8(a) dalam penyata tuntutan saya. Apa yang plaintiff maksudkan dengan perenggan 8(a) iaitu defendant tidak dapat menjaga kebajikan dan kemaslahatan anak-anak? Yang saya maksudkan, defendant tidak dapat menjaga kebajikan dan kemaslahatan anak-anak ialah defendant tidak dapat memberi jaminan mengenai kebajikan dan kemaslahatan anak-anak bahawa ianya akan terjaga jika defendant berkahwin lain. Dari mana plaintiff tahu bahawa defendant berkahwin lain? Saya mendengarnya sendiri dari mulut defendant dan adik-beradik saya juga mendengar kenyataan tersebut. Bilakah plaintiff mendengar kenyataan tersebut? Tidak pasti bila, tapi sekitar akhir bulan Januari. Di manakah tempatnya dan bila waktunya? Di rumah kami pada pukul 10 malam. Boleh plaintiff ceritakan mengenai kejadian tersebut? Boleh minta izin Tuan Hakim untuk saya menceritakan kejadian yang berlaku. Silakan. Okey, pada hari tersebut adik-beradik saya mengunjungi rumah saya dan pada waktu malam kejadian tu
Saya menonton televisyen bersama defendant dan kedua-dua kakak saya. Tiba-tiba saya melihat telefon defendant dan dia sedang bermesej dengan seorang perempuan. Saya bertanyakan kepadanya siapakah perempuan itu. Lalu dia menjawab bahawa perempuan itu ialah bakal isterinya. Lalu defendant terus menyatakan hasratnya untuk berkahwin dengan perempuan tersebut. Adakah plaintiff mengenali perempuan tersebut? Saya tidak kenal dengan perempuan tersebut. Pada hari kejadian, di mana anak-anak plaintiff berada? Di dalam bilik mereka. Jadi, adakah plaintiff yakin bahawa defendant tidak layak untuk mendapat hak penjagaan anak tersebut? Ya, defendant memang tidak layak. Apakah yang dimaksudkan oleh plaintiff bahawa defendant tidak layak? Defendant tidak layak mendapat hak penjagaan anak-anak kerana kebajikan dan kemaslahatan anak tidak akan terjamin apabila tinggal bersama ibu tiri. Besar kemungkinan bahawa anak-anak akan hidup terbiar tanpa penjagaan yang rapi. Jadi, boleh saya katakan bahawa maksud plaintiff lebih layak untuk mendapatkan penjagaan anak tersebut, untuk mendapatkan hak penjagaan anak tersebut. Adakah benar? Ya, saya lebih layak mendapatkan hak penjagaan anak tersebut daripada defendant. Apakah yang membuatkan plaintiff yakin bahawa plaintiff lebih layak mendapatkan hak tersebut sedangkan defendant adalah bapa kepada anak tersebut dan defendant juga layak? Sebab saya ialah ibu kandung kepada anak-anak saya dan saya sentiasa berada bersama mereka sewaktu defendant keluar bekerja. Saya yakin bahawa saya lebih mampu daripada defendant untuk menjaga anak-anak. Anak-anak saya juga lebih rapat dengan saya berbanding defendant. Dalam keterangan plaintiff sebelum ini, plaintiff yakin untuk menjaga anak tersebut. Apa maksud plaintiff dengan keterangan tersebut? Maksud saya adalah saya mampu memberi kasih sayang yang secukupnya kepada anak-anak dengan adil walaupun tanpa kehadiran defendant, dan saya juga mampu menyara perbelanjaan, pembelajaran serta membimbing mereka menjadi anak-anak yang soleh. Selama ini saya menanggung semua perbelanjaan anak-anak saya. Jadi, saya yakin bahawa anak-anak akan lebih terjaga jika berada di bawah penjagaan saya, insya-Allah. Baiklah, ada lagi keterangan lain yang ingin plaintiff sampaikan? Tidak ada. Baiklah plaintiff, itu sahaja Tuan Hakim. Mohon izin Tuan Hakim untuk mengemukakan soalan kepada plaintiff. Baik, silakan peguam defendant. Dalam keterangan plaintiff sebentar tadi, ada menyatakan jika anak tersebut dalam jagaan plaintiff, anak itu akan lebih terjaga. Apa yang membuatkan plaintiff begitu yakin sekiranya kemudian hari plaintiff mendirikan rumah tangga baru? Tidakkah berkemungkinan bahawa suami baharu plaintiff mungkin tidak menyukai anak itu atau berkemungkinan mendera anak tersebut? Buat masa terdekat ini, belum ada perancangan untuk saya mendirikan rumah tangga yang baru kerana saya masih lagi terkilan dengan apa yang dilakukan oleh defendant iaitu bekas suami saya. Adakah peguam plaintiff ingin meneruskan soalan? Tidak, Tuan Hakim. Baiklah, peguam plaintiff. Adakah saksi satu hadir pada hari ini? Ya, hadir Tuan Hakim. Sila bawakan saksi satu masuk ke kandang.
Saksi 1, sila kemukakan kad pengenalan. Saksi diminta untuk mengangkat sumpah. Sila ulang selepas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi wa billahi wa tallahi. Wallahi wa billahi wa tallahi. Demi Allah, aku yakni nama saksi. Demi Allah, aku Basimah binti Ishaq Bersumpah bahawasanya akan memberi keterangan dalam mahkamah ini dengan benar. akan memberi keterangan dalam mahkamah ini dengan benar. Adakah anda bersumpah bahawa bukti yang anda akan berikan adalah kebenaran, keseluruhan kebenaran dan tidak lain hanyalah kebenaran? Ya, Tuan Hakim. Baiklah, peguam plaintiff boleh teruskan dengan soalan. Terima kasih Yang Mulia Tuan Hakim. Mohon izin Yang Mulia untuk saya memulakan pemeriksaan soal utama bagi saksi plaintiff yang pertama. Saksi, saya ingin mengemukakan beberapa soalan berkaitan pemeriksaan soal utama ini. Sila jawab perlahan-lahan dan jelas serta menghadap kepada Tuan Hakim. Jika saksi tidak faham soalan saya, beritahu agar saya dapat mengulangi lagi. Baik, saya faham. Saksi, boleh nyatakan nama dan nombor kad pengenalan? Nama saya Basimah binti Ishaq dan bernombor kad pengenalan 710223104769. Tuan Hakim, sila rujuk ikatan dokumen muka surat 12 dan ditandakan sebagai B7 iaitu kad pengenalan saksi pertama. Saksi, di manakah saksi tinggal? Saya tinggal di nombor 13 Jalan Meru, Kampung Ragam, Mukim Seragam 6800 Ampang, Selangor. Adakah saksi kenal dengan plaintiff? Ya, saya kenal. Plaintiff adalah adik saya. Saksi, setelah ini sila bahasakan adik saksi sebagai plaintiff. Siapa defendant bagi saksi? Defendant adalah bekas suami plaintiff. Sepengetahuan saksi, adakah plaintiff dan defendant mempunyai anak? Ya, ada. Berapa orang? Seramai 4 orang. 2 anak perempuan dan 2 anak lelaki. Adakah saksi tahu tujuan saksi dipanggil untuk hadir ke mahkamah pada hari ini? Ya, saya tahu, untuk memberi keterangan. Keterangan mengenai apa? Keterangan mengenai kejadian defendant bergaduh dengan plaintiff semasa saya mengunjungi rumah mereka. Boleh saksi ceritakan kepada mahkamah tentang kejadian tersebut? Ya, boleh. Apakah yang terjadi? Pada malam tersebut, ketika saya mengunjungi rumah plaintiff dan defendant, saya melihat pergaduhan dan pertengkaran lidah yang berlaku di antara mereka. Jadi setelah kejadian pergaduhan itu, plaintiff segera keluar daripada rumah kerana plaintiff tidak sanggup untuk menerima kenyataan bahawasanya defendant ingin berkahwin lain. Itu sahaja soalan saya, Tuan Hakim. Baiklah, peguam plaintiff, adakah saksi 2 hadir pada hari ini? Ya, hadir Tuan Hakim. Sila bawa saksi 2 masuk ke kandang.
Saksi, sila kemukakan kad pengenalan. Saksi diminta untuk mengangkat sumpah. Sila ulang selepas saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi wa billahi wa tallahi. Wallahi wa billahi wa tallahi. Demi Allah, aku yang nak bersaksi. Demi Allah, aku Adibah binti Ishaq Bersumpah bahawasanya akan memberi keterangan dalam mahkamah ini benar. akan memberi keterangan di mahkamah ini dengan benar. Peguam plaintif boleh teruskan dengan soalan. Terima kasih Yang Mulia Tuan Hakim. Mohon izin Yang Mulia untuk saya memulakan pemeriksaan soal utama bagi saksi plaintif yang kedua. Saksi, saya ingin mengemukakan beberapa soalan berkaitan pemeriksaan soal utama ini. Sila jawab perlahan-lahan dan jelas serta menghadap kepada Tuan Hakim. Jika saksi tidak faham soalan saya, beritahu agar saya dapat mengulangi lagi. Baik. Saksi, boleh nyatakan nama dan nombor kad pengenalan? Nama saya Adibah binti Ishaq. Nombor kad pengenalan 721225106334. Tuan Hakim, sila rujuk ikatan dokumen muka surat 13 yang ditandakan sebagai B7 iaitu kad pengenalan saksi kedua. Saksi, di manakah saksi tinggal? Saya tinggal di nombor 37, Jalan Haji Wahab, Taman Sentosa, 68100 Batu Kes, Selangor. Adakah saksi kenal dengan plaintif? Ya, plaintif merupakan adik saya. Saksi, setelah ini sila bahasakan adik saksi sebagai plaintif. Siapa defendant bagi saksi? Defendant merupakan suami kepada plaintif. Sepengetahuan saksi, adakah plaintif dan defendant mempunyai anak? Ya, mereka mempunyai anak. Berapa orang? 4 orang, iaitu 2 orang perempuan dan 2 orang lelaki. Adakah saksi tahu tujuan saksi dipanggil untuk hadir ke mahkamah pada hari ini? Ya, saya tahu. Keterangan mengenai apa? Keterangan mengenai kejadian plaintif bergaduh dengan defendant semasa saya mengunjungi di rumah mereka. Boleh saksi ceritakan kepada mahkamah tentang kejadian tersebut? Ya, boleh. Izinkan saya, Tuan Hakim. Baik, silakan. Baik, Tuan Hakim. Apakah yang terjadi? Ketika saya berada di rumah plaintif dan defendant, saya melihat sebuah pergaduhan dan pertengkaran lidah yang berlaku di antara mereka. Selepas kejadian pergaduhan itu, plaintif segera keluar rumah kerana tidak sanggup menerima kenyataan defendant ingin kahwin lain. Itu sahaja soalan saya, Tuan Hakim. Mohon izin Tuan Hakim untuk memanggil defendant bagi sesi soal jawab.
Keizinan diterima. Sila bawa defendant masuk ke kandang. Defendant, sila kemukakan kad pengenalan. Defendant diminta untuk mengangkat sumpah. Sila ulang selepas saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi wa billahi wa tallahi. Wallahi wa billahi wa tallahi. Demi Allah aku, yakni nama defendant. Demi Allah, aku Zawawi bin Zakaria bersumpah bahawasanya akan memberi keterangan. Bersumpah bahawasanya akan memberi keterangan dalam mahkamah ini dengan benar. Dalam mahkamah ini dengan benar. Adakah defendant faham dengan apa yang disumpahkan sebentar tadi? Ya, saya faham. Seperti apa yang disumpahkan tadi, anda telah bersumpah keterangan yang anda akan berikan adalah kebenaran, keseluruhan kebenaran dan tidak lain, hanyalah kebenaran. Peguam defendant boleh teruskan dengan soalan. Terima kasih Yang Mulia Tuan Hakim. Mohon izin untuk saya memulakan pemeriksaan soal utama terhadap defendant. Defendant, saya akan mengemukakan beberapa soalan di peringkat pemeriksaan soal utama ini. Sila jawab perlahan-lahan dengan jelas dan menghadap kepada Tuan Hakim. Jika defendant tidak faham soalan saya, sila maklumkan kepada saya agar saya dapat mengulanginya lagi. Baiklah. Defendant, boleh nyatakan nama dan nombor kad pengenalan? Saya Zawawi bin Zakaria, nombor kad pengenalan 680911025114. Tuan Hakim, sila rujuk ikatan dokumen muka surat 2 dan ditandakan sebagai D1 iaitu kad pengenalan defendant. Berapakah umur defendant? 45 tahun. Apakah pekerjaan defendant? Saya bekerja sebagai optometris di rangkaian kedai cermin mata iaitu Menara Optometri. Apakah status terkini defendant? Berkahwin. Siapa nama bekas isteri defendant? Bashirah binti Ishaq. Tuan Hakim, sila rujuk dokumen P1 iaitu pengenalan bekas isteri defendant. Defendant, adakah bekas isteri anda hadir pada hari ini? Ya, hadir. Bilakah tarikh perkahwinan plaintiff dan defendant? 31 Mei 1995. Tuan Hakim, sila rujuk ikatan dokumen muka surat 3 dan ditandakan sebagai D2 iaitu sijil nikah defendant. Defendant, bilakah tarikh bercerai plaintiff dan defendant? 4 Februari 2010. Tuan Hakim, sila rujuk ikatan dokumen muka surat 4 dan ditandakan sebagai D3 iaitu sijil cerai defendant. Defendant, di manakah defendant tinggal? Di rumah saya yang beralamat 13A Jalan Sepakat, Kampung Melayu, Batu 16, 48000, Rawang, Selangor.
Berapa orang tinggal di rumah? 4 orang, saya dan isteri baharu beserta 2 orang anak lelaki saya. Sejak bilakah defendant tinggal di sana? Selepas bercerai dengan bekas isteri saya iaitu plaintiff. Sebelum bercerai dengan plaintiff, defendant tinggal di mana? Saya tinggal bersama plaintiff yang beralamat PT85 Jalan Taman Segar 35900 Tanjung Marin, Perak. Adakah plaintiff mempunyai anak daripada perkahwinan tersebut? Ya, ada 4 orang anak. Siapakah nama anak plaintiff dan defendant? Muhammad Hanif bin Zawawi, Muhammad Rauf bin Zawawi, Maisarah binti Zawawi dan Marisa binti Zawawi. Tuan Hakim, sila rujuk ikatan dokumen muka surat 5 dan ditandakan sebagai D4 iaitu surat beranak anak defendant. Defendant, berapakah umur dan bilakah tarikh lahir anak? Hanif berumur 17 tahun, lahir pada 8 Mac 1996. Rauf berumur 15 tahun, lahir pada 15 Julai 1998. Maisarah berumur 13 tahun, lahir pada 6 Mac 2000. Dan Marisa pula berumur 12 tahun, lahir pada 7 Ogos 2001. Di manakah anak tersebut tinggal? Bersama saya 2 orang anak lelaki dan 2 orang anak perempuan bersama plaintiff. Defendant, sila rujuk penyataan tuntutan plaintiff berdasarkan perenggan 7. Adakah defendant bersetuju dengan penyataan tuntutan tersebut? Saya tidak bersetuju. Kenapa defendant tidak bersetuju? Saya tidak bersetuju kerana saya juga layak untuk mendapatkan hak penjagaan tersebut kerana saya merupakan bapa kandung kepada anak tersebut. Apakah maksud defendant dengan berkelayakan itu? Saya berhak mendapat hak penjagaan ke atas anak sebab saya mampu untuk memberi mereka perbelanjaan yang mencukupi. Defendant, sila rujuk sekali lagi penyataan tuntutan dalam perenggan 8(A) mengenai defendant tidak dapat menjaga kebajikan dan kemaslahatan anak-anak. Adakah defendant bersetuju terhadap tuntutan plaintiff? Tidak bersetuju. Kenapa defendant tidak bersetuju? Kerana saya juga mempunyai pendapatan yang tetap dan saya juga sebagai seorang bapa tidak akan pernah mengabaikan hak kebajikan serta kemaslahatan anak-anak. Menurut keterangan plaintiff ada menyatakan bahawa pengabaian terhadap anak-anak akan berlaku sekiranya defendant berkahwin lain. Adakah defendant bersetuju? Saya tidak bersetuju. Kenapa defendant tidak bersetuju? Anak lelaki di bawah jagaan saya selesa dengan isteri baharu saya, begitu juga dengan kedua anak perempuan yang berada di bawah jagaan plaintiff. Tidak akan berlaku sebarang pengabaian terhadap anak-anak jika mereka di bawah jagaan saya. Defendant, ada lagi keterangan lain yang ingin defendant sampaikan? Tiada. Baiklah defendant, terima kasih. Itu sahaja Tuan Hakim.
Dengan ini, mahkamah akan menangguhkan kes ini. Mahkamah tetapkan 31 Julai 2013 untuk keputusan kes. Mahkamah arahkan semua pihak untuk menghadirkan diri pada hari tersebut. Sekian. Maka dengan ini, mahkamah bersurai. Bangun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peringatan kepada semua, sila pastikan telefon bimbit anda berada dalam pengatur caraan senyap atau silent mode ketika prosedur mahkamah sedang berlangsung. Anda semua dikehendaki menjaga tingkah laku dan menghormati mahkamah. Anda dilarang sama sekali untuk membuat bising atau menyilangkan kaki. Sekiranya anda gagal untuk mematuhi larangan ini, maka tindakan menghina mahkamah boleh diambil ke atas anda. Anda diminta untuk berdiri ketika ketibaan hakim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Mahkamah Tinggi Syariah pada hari Jumaat bersamaan 23 Julai 2013 pada 10 pagi, tuntutan kes hadanah nombor kes 142000280494, Plaintiff Bashirah binti Ishaq hadir bersama peguam syar'inya iaitu Nur Hazirah Irfan dan defendant Zawawi bin Zakaria hadir bersama peguam syar'inya Nurul Rifhan Zafan Zahirah binti Ibrahim bagi kes tuntutan hak penjagaan anak. Adakah pihak plaintiff telah memfailkan hujah kepada pihak defendant? Ya Tuan Hakim, pihak plaintiff telah memfailkan hujah kepada peguam defendant. Bagaimana dengan pihak defendant? Ya Tuan Hakim, pihak defendant telah memfailkan hujah kepada peguam plaintiff. Adakah semua telah bersedia? Peguam plaintiff dipersilakan memfailkan hujah. Baiklah, Yang Mulia Tuan Hakim, kes ini merupakan tuntutan hak penjagaan anak yakni hadanah yang telah difailkan oleh plaintiff Bashirah binti Ishaq nombor kad pengenalan 730101031045 terhadap defendant Zawawi bin Zakaria nombor kad pengenalan 680911025114 pada mahkamah yang mulia ini. Selari dengan peruntukan bab 9-1 kurungan 1 cara penjagaan Akta Undang-Undang Keluarga Islam Penggal 217/2012, permohonan plaintiff telah dikemukakan kepada defendant melalui saman 10000-054-0308 beserta penyata tuntutan plaintiff berkenaan isu kelayakan hak penjagaan terhadap 4 orang anak hasil perkahwinan plaintiff dan defendant yang bernama Muhammad Hanif bin Zawawi berumur 17 tahun, lahir pada 8 Mac 1996, Muhammad Rauf bin Zawawi berumur 15 tahun, lahir pada 15 Julai 1998, Maisarah binti Zawawi berumur 13 tahun, lahir pada 6 Mac 2000, Marisa binti Zawawi berumur 12 tahun, lahir pada 7 Ogos 2001.
Tuntutan ini dibuat di bawah peruntukan bab 9-1-1 cara penjagaan Akta Undang-Undang Keluarga Islam Penggal 217/2012. Izinkan saya memulakan hujah Tuan Hakim. Yang pertama, merujuk kepada pandangan Syekh Syamsuddin Muhammad di dalam kitabnya Al-Iqna jilid 2 halaman 385 yang menyebutkan bermaksud dan keutamaannya adalah kepada ibu seperti mana penulis telah berkata, dan apabila berpisah di antara lelaki dan isterinya sama ada melalui talak atau fasah atau li'an dan mereka berdua mempunyai anak yang tidak memayis sama ada lelaki atau perempuan atau khunsa, maka untuk ibu hak jagaan terhadap anak itu. Dan berdasarkan ini, nyatalah bahawa plaintiff lebih berhak berbanding defendant untuk mendapat keutamaan dalam hak penjagaan anak ini. Yang kedua, peruntukan Seksyen 83 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984 Pindaan 2006 menyatakan seperti berikut. Hak seseorang perempuan terhadap hadanah adalah hilang sekiranya yang pertama, jika perempuan itu berkahwin dengan seseorang yang tidak mempunyai pertalian dengan kanak-kanak itu, yang orang itu dilarang berkahwin dengan kanak-kanak itu. Jika penjagaannya dalam hal sedemikian akan menjejaskan kebajikan kanak-kanak itu, tetapi haknya untuk penjagaan akan kembali semula jika perkahwinan itu dibubarkan. Yang kedua, jika perempuan itu berkelakuan buruk secara keterlaluan dan terbuka. Yang ketiga, jika perempuan itu menukar pemastautinannya dengan tujuan untuk mencegah bapa kanak-kanak itu dari menjalankan pengawasan yang perlu ke atas kanak-kanak itu, kecuali bahawa seseorang isteri yang bercerai boleh mengambil anaknya sendiri ke tempat lahir isteri itu. Yang keempat, jika perempuan itu murtad. Yang seterusnya, jika perempuan itu mengabaikan atau menganiaya kanak-kanak itu. Ini merujuk kepada keterangan yang diberikan oleh plaintiff, defendant dan saksi-saksi plaintiff. Sepanjang kenyataan yang diberikan oleh pihak plaintiff, plaintiff masih tidak berkahwin dengan lelaki lain. Justru, jika dirujuk peruntukan di atas, nyatalah bahawa plaintiff masih mempunyai kelayakan utama di atas kes hadanah ini. Tuan Hakim, itu sahaja hujah daripada pihak plaintiff. Peguam defendant, silakan memfailkan hujah. Izinkan saya Tuan Hakim untuk memulakan hujah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, Seksyen 82 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984 memperuntukkan bahawa seseorang yang mempunyai hak mendidik seseorang kanak-kanak berhak menjalankan hak terhadap hadanah jika yang pertama, dia seorang Islam, yang kedua, dia sempurna akal, yang ketiga, umurnya melayakkan dia memberi kanak-kanak itu jagaan dan kasih sayang yang mungkin diperlukan oleh kanak-kanak itu. Yang keempat, dia berkelakuan baik dari segi akhlak Islamiah. Dan yang terakhir, dia tinggal di tempat di mana kanak-kanak itu tidak mungkin menghadapi apa-apa akibat buruk dari segi akhlak atau jasmani. Berdasarkan peruntukan ini, pihak defendant telah memenuhi syarat-syarat tersebut, yang mana syarat-syarat tersebut tidak memihak kepada ibu semata-mata. Yang kedua, merujuk kes Wan Abdul Aziz melawan Siti Aisyah JH 1401 Hijrah 147, Jemaah Rayuan menyatakan pokok dan tujuan hadanah ialah maslahah dan kebajikan budak yang dipelihara dan dijaga sebagai hak asasi budak itu. Hak yang mesti diutamakan lebih dari hak pihak yang memelihara, sebagaimana yang difahamkan oleh fatwa Ibnu Abi Al-Salah yang tersebut di dalam
Tufah dan Nihayah serta diakui muktamadnya oleh Ali Syabra Mulsi juga sebagaimana yang disalin oleh Said Sabiq dalam Fiqh Sunnah juzuk 8 yang bermaksud sesungguhnya setiap yang menjaga dan yang dijaga yakni anak mempunyai hak dalam pemeliharaan tetapi hak yang dijaga lebih kuat dari hak yang menjaga dan diterangkan oleh Ibnu Qudamah dengan katanya yang bermaksud sabitnya hadanah adalah untuk menentukan nasib yakni kepentingan kanak-kanak itu. Berdasarkan ini, jelaslah pihak defendant dilihat mampu memenuhi hak asasi dan kebajikan anak-anak dari segi menyediakan keperluan, pendidikan dan tempat tinggal yang selesa dan selamat. Yang Mulia Tuan Hakim, di dalam kes ini, defendant berhak mendapat tuntutan penjagaan kerana defendant merupakan bapa kandung kepada anak tersebut dan mempunyai pekerjaan yang jauh lebih baik serta mempunyai pendapatan yang stabil. Defendant tidak terlibat dalam apa-apa kesalahan jenayah dan selama beberapa tahun perkahwinan tidak pernah gagal untuk melaksanakan tanggungjawab sebagai suami dan bapa. Defendant juga tidak pernah melakukan kecuaian dari segi berlakunya apa-apa penderaan atau dalam urusan anak tersebut. Itu sahaja hujah daripada pihak defendant. Mahkamah berehat sebentar untuk keputusan hakim. Mahkamah diteruskan dengan keputusan hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mahkamah Tinggi Syariah telah mendengar dan mempertimbangkan keterangan-keterangan dan hujah-hujah yang dikemukakan oleh kedua-dua belah pihak iaitu pihak plaintiff dan pihak defendant dalam kes tuntutan hadanah pada pagi ini. Sepanjang kenyataan yang diberikan oleh pihak plaintiff, plaintiff masih tidak berkahwin dengan lelaki lain. Justeru, jika dirujuk peruntukan di atas, mahkamah berpuas hati bahawa plaintiff masih mempunyai kelayakan utama di dalam hadanah ini. Pada 18 Julai 2013, anak-anak telah datang ke mahkamah dan mereka telah berjumpa keempat-empat orang adik-beradik ini di ruang pejabat mahkamah. Anak-anak tersebut kelihatan ceria dan seronok. Semasa temu bual dijalankan, anak-anak tersebut dipanggil secara bersendirian. Hasil daripada temu bual, anak-anak tersebut tiada masalah sama ada berada bersama dengan plaintiff mahupun defendant. Mereka mampu menyatakan perkara yang baik terhadap kedua-dua ibu bapa mereka dan tiada suatu kenyataan pun yang memburukkan mana-mana pihak. Suka untuk saya memetik petikan hadis Nabi Muhammad SAW yang bermaksud, sesungguhnya Allah berwasiat 3 kali kepada kalian untuk berbuat baik kepada ibu kalian. Sesungguhnya Allah berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada ayah kalian. Sesungguhnya Allah berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada kerabat yang paling dekat, kemudian yang dekat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Mengikut hadis tersebut, mahkamah memutuskan bahawa pihak defendant yang hak jagaan anak ketiga dan keempat diberikan kepada plaintiff, manakala hak jagaan anak pertama dan anak kedua diberikan kepada defendant.
Mahkamah dengan ini memerintahkan hak lawatan diberikan kepada plaintiff dan defendant secara bergilir-gilir dengan ketentuan seperti berikut. Yang pertama, plaintiff diberi hak melawat dan bermalam bagi anak pertama dan anak kedua pada minggu pertama dan ketiga setiap bulan. Yang kedua, defendant diberi hak melawat dan bermalam bagi anak ketiga dan anak keempat pada minggu kedua dan keempat setiap bulan. Dengan itu, saya sebagai Hakim Mahkamah Tinggi Syariah memutuskan kes tuntutan hadanah yang dikemukakan pihak plaintiff yang bernombor 14200280494 antara Zawawi bin Zakaria dan Bashirah binti Ishaq ditolak. Mahkamah dengan ini ditangguhkan dengan perintah mahkamah.